Oke, selamat petang. Halo. Petang, Prof. Selamat petang. Petang, Prof. Boleh dengar? Selamat petang, Prof. Petang, Prof. Selamat petang. Pada, ya. Assalamualaikum Selamat petang. warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang.
Jadi alhamdulillah ya, kita dapat berjumpa lagi pada petang ini untuk meneruskan perbincangan kita. Ya, cuma saya tak tahu, barangkali masih ada lagi yang baru pertama kali join kita punya grup untuk section 02. Petang ya. Halo. Siapa-siapa yang baru join petang ni ke? Saya Prof. Siapa tu saya? Fairuz. Terus. Okey. Fairuz dari mana Fairuz? Saya daripada Selangor. Dari? Selangor. Sepang. Selangor. Oh, Sepang. You semester berapa? Baru masuk. Baru join. Baru join, Prof. You dulu degree kat mana? Degree UTM. Degree UTM. Program apa sekarang? Sekarang saya ambil dan pengajaran. Dulu degree Saya ambil Management of Technology. Management Of Technology. Okay, baru semester pertama lah. Baru sem first lah, master. Okey, tahniah meneruskan pengajian mudah-mudahan dapat. Thank you. Fairuz, lagi ada tak? Doktor, saya join last week. Last week. Okey, tak apalah, last week dah ada. Dah ada dah. Dah ada, okey lah. Yang this week yang baru-baru ni, sebab tu saya tak keluarkan lagi untuk kumpulan lah, sebab takut ada tambah lagi, yang maknanya yang daftar untuk kursus section 02 lah, maybe minggu depan, maknanya jadual-jadual kumpulan ni, bahagian kumpulan dan juga jadual lah. So ada lagi yang baru? Tak ada ya? Fairuz je seorang ya? Okey. So baiklah ya. Jadi kalau saya rasa kita telah membincangkan tentang who is a leader, siapa itu pemimpin, dan kemudian kita bincang sedikit tentang sama ada pemimpin itu dilahirkan ataupun pemimpin itu dibentuk. Kita semua telah maklum bahawa pemimpin, maknanya semua manusia adalah pemimpin, cuma potensi pada tahap mana sebenarnya kepimpinan seorang manusia yang dijadikan Tuhan ini adalah telah ditentukan oleh Tuhan lah, bagi orang Islam telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun potensi itu ada, telah diberikan oleh Tuhan, tetapi ianya masih perlu untuk terus digilap, terus digilap ataupun dilatih sehingga dia betul-betul ataupun benar-benar menjadi pemimpin yang sebenarlah pada tahap yang telah ditentukan. Okey, sebab tu saya dah membandingkan antaranya macam kita jadikan Tuhan sebenarnya boleh menyanyi, tetapi kita tidak boleh menjadi penghibur. Saya bandingkan dalam minggu lalu macam kita dengan katalah kita ambil antara kita dengan Siti Nurhaliza, sama aja. Siti Nurhaliza boleh menyanyi, kita juga boleh. Tapi Siti Nurhaliza boleh menyanyi sampai ke tahap dia boleh menghiburkan orang lain. Sebab tu saya kata barangkali orang sanggup membayar puluhan ribu lah, tetapi kita boleh menyanyi macam Siti Nurhaliza, tapi sebab nyanyian kita itu tidak sampai ke tahap orang lain pun bukan saja tak mau membayar, tetapi biasa juga macam saya katakan, bila kita tanya pada orang nyanyi itu sedap ke tak sedap, dia mengatakan bahawa sedap, tetapi kalau tak menyanyi lagi sedap lah. Maksudnya nyanyian kita tu tidak menghiburkan lah, sehingga boleh barangkali kita katakan kita menyanyi hanya bising, bingit dan sebagainya lah. Sebab tu timbul saya katakan, orang berkata kalau kita tak menyanyi, kita menyanyi.
parang, parang daripada logam, dengan parang yang daripada kayu ataupun plastik, okey. Potensi parang yang boleh memotong, menebah dan sebagainya, mencederakan dan sebagainya adalah parang yang diperbuat dari logam. Jadi parang yang dibuat daripada plastik dan kayu, walaupun bentuknya sama, tetapi dia tidak boleh melaksanakan fungsi untuk menebah, memotong ataupun mencederakan orang lah. Sebab potensi dia tak ada seperti itu. Tapi saya katakan bahawa kalau parang itu diletak di tanah lapang, katakan, dia dibiarkan di atas tanah, dia terkena dalam masa 5 tahun, sama juga seperti kayu. Iaitu tidak boleh memotong, tidak boleh tebas dan juga tidak boleh mencederakan orang lain, sebab dia dah jadi terlalu tumpul. Tapi macam saya katakan tadi, ianya sepatutnya kalau nak berfungsi, dia boleh memotong, menebas dan mencederakan. Jadi dalam waktu-waktu tertentu, mengikut kala maknanya tempoh waktu tertentu, parang tersebut harus diasah lah. Barulah dia masih boleh fungsi dia untuk memotong, menebas dan sebagainya. Tetapi sebaliknya, kalau parang itu memang potensi itu tak ada untuk memotong, menebas dan mencederakan, iaitu contohnya parang yang dibuat daripada kayu dan plastik, kita asah setiap hari pun. Maksudnya parang dari kayu dan plastik itu tidak dapat melaksanakan fungsi untuk menebas, memotong ataupun senjata untuk mencederakan orang lain. Sebab potensi dia itu tak ada. Potensi dia tak ada. Jadi samalah dengan kita sebagai manusia. Kita dilahirkan sebagai pemimpin, tapi kita ni pemimpin pada level yang mana. Okay. Tapi dalam nak ni tadi, maknanya dia perlu, barulah dia benar-benar menjadi pemimpin yang berdasarkan potensi yang telah Tuhan tentukan. Okay. Jadi sebelum saya ataupun mengapa kepimpinan itu adalah sangat penting, terutamanya kepada organisasi. Tapi saya buka dululah kalau ada siapa nak tanya, terutamanya Fairuz kot baru pertama kali. Kalau nak bertanya silakan. Apa yang lain-lain yang nak bertanya silakan. Silakan. Ada? Nyap je ni. So okey ke tak okey ni? Ada nak bertanya? Yasota? Ada Yasota? Doktor. Ya, ada doktor. nak bertanya? Tak ada, doktor. Tak ada. Okey, kalau tak ada seterusnya kita akan is important ataupun kenapa kepimpinan ini sangat penting kepada organisasi terutamanya. Jadi bila kita bercakap tentang kenapa kepimpinan ini penting, maksudnya tak rasa juga pemimpin itu adalah penting dalam sesebuah organisasi. Sebab daripada pemimpin itulah akan adanya kepimpinan. Tetapi ada juga pemimpin sebenarnya dia pemimpin, tapi dia tidak melaksanakan kepimpinan yang seharusnya lah. Okay, tapi tak apa, yang tu kita tinggalkan. Tetapi kita nak bincang petang ni adalah why leadership is important. Leadership ataupun kepimpinan itu adalah sangat penting kepada organisasi. Jadi siapa nak berikan pandangan ataupun pendapat dahulu? Okay, silakan. Siapa yang ni maknanya beritahu nama. Lepas tu berilah pendapat. Silakan. Selamat petang semua. Muhammad Nasri Silakan. Selamat petang. Selamat petang semua. Dengar tak? Okey, tak apa-apa dengar. Siapa dia? Siapa? Beritahu. Siapa nama? Mohana. Mohana. Nasri. Nasri. Okey, Mohan Nasri. Silakan.
Okay, tentang soalan doktor, why leadership is important. Leadership ni sangat penting dalam sebuah organisasi untuk mencapai sesuatu apa. So, kalau leadership itu kukuh, maksudnya kita dapat mencapai matlamat kita dengan cepat dalam tempoh yang ditentukan. Okey, itu saja. Okay, Monasri, ada yang lain? Assalamualaikum Doktor. Saya Zul nak cuba. Apa nama? Zul Fazli. Zul Fazli, yes, Zul Fazli. Okey Doktor. Kenapa satu untuk merancang, motivate dan juga untuk macam monitor perjalanan organisasi itulah. Maknanya dia akan terima kira macam goal daripada top management, and then leader tu akan rancang macam mana nak tugas, and then dia akan monitor step by step supaya kerja tu dapat dijalankan dengan masa yang di quality yang ada. Terima kasih Zulfazli. Yang lain? Hi, this is Joyce. So I just Joyce. Ya, Joyce. Leadership is important to lift up the spirit of the teams, and it helps members and to bring everyone to achieve the same goal together. At the same time, it's a way to lift up the spirit of the team members, bring out the best of the team members as well. So this is my opinion. Okay, thank you Josh. Okay, yang lain? Saya Prof. Fairuz. Fairuz, okay Fairuz. Ini daripada pendapat saya, kepimpinan untuk sesuatu organisasi itu penting sebab melalui kepimpinan itu yang satu organisasi itu. Sebab jika tiada kepimpinan, maksudnya tiada hala tuju ataupun kita ada satu tujuan, jadinya untuk kesemuanya melihat pada satu tujuan itu, untuk capai tujuan tu, dia kena ada seorang yang memimpin dengan cara dia tersendiri ataupun dengan metod dia tersendiri untuk mencapai sesuatu tersebut. Sebab setiap satu organisasi dia mesti ada visi, dia mesti ada misi dan visi dan misi, dan dia juga ada objektif untuk dicapai, dan dia mempunyai cara yang berbeza untuk memastikan apa sahaja yang diletakkan pada goal tersebut dapat dicapai bukan sahaja kepada top management tetapi juga daripada bawah, daripada orang kata dari pekerja yang bawah hingga kepada top management. Jadi pada saya keseluruhannya memerlukan kepimpinan ni dia adalah satu benda yang penting untuk memastikan sesuatu itu dicapai tanpa meninggalkan sesiapa tu. Okey, terima kasih Fairuz. Ada lagi? Prof. Priya. Okay, Priya. Okay, Prof, in my opinion, effective leaders, they have the ability to well, they'll be able to motivate their responsibilities. So they will listen to feedback, flexibility as well to solve any problems. Okay. Prof. Baru seorang Zulfazli. Hello sir, Kumar speaking. Okay sir, in my opinion, leadership ni important sebabnya tanpa leadership sebuah organisasi tu macam tak kukuh. Okay, let's say kita ambil sekolah kita sendiri kita ada admin, para pentadbir, guru besar, especially we have guru besar at our headmaster, right? Tanpa admin tu, sekolah tu tak akan mencapai apa-apa motif ataupun let's say in short word, goal, what we are trying to achieve. So in short, leadership sangat important, but kita ada banyak jenis leadership yang macam kita ada macam-macam style.
far as I'm concerned, kita kena everyone must deserve have rights to voice out their opinion. And leadership important in a way that is bottom up approach. Organization goal can be achieved lah at the given period of time. Itu opini saya. Beberapa rakan lah yang telah memberikan pandangan berkaitan dengan soalan yang saya kepimpinan itu sangat penting, ya, terutamanya ya kepada sesebuah organisasi, ya. Jadi tadi kita dah dapatlah beberapa pandangan, tetapi sebenarnya pandangan-pandangan yang diberikan bukan salah, betul, tetapi masih terlalu kita katakan yang kecil-kecil sebenarnya. Jadi sebenarnya untuk makluman semua, kenapa ataupun mengapa kepimpinan itu sangat penting bagi sesebuah organisasi, dia melibatkan kepada 4 perkara utama, ya, iaitu pertama adalah apabila organisasi itu menghadapi krisis, ya, ataupun for crisis is very important, ya. Jadi kita pun sedia maklumlah, ya, mana-mana organisasi besar, kecil ke dan sebagainya, ya, akan sentiasa berhadapan dengan krisis, ya. Jadi untuk menghadapi krisis yang berlaku, menyelesaikan krisis yang berlaku, kepimpinan seorang pemimpin, ya. Jadi sebab itulah kalau kepimpinan itu adalah kepimpinan yang, ya, kita katakan yang cerdik, kepimpinan yang, ya, berpandangan luas, dan sebagainya. Jadi insyaAllah, ya, krisis-krisis yang dihadapi dapat mana krisis yang ada dapat dihadapi dengan tenang dan dapat diselesaikan dengan baik. Tak apa, nanti saya akan lanjutkan apa yang dimaksud sebagai for crisis situation. The second one adalah sebenarnya kepimpinan itu sangat penting for organizational performance, ya, iaitu kebetulan kecemerlangan organisasi. Kita yakin dan percaya bahawa kecemerlangan organisasi barangkali agak sukar untuk dicapai, kepimpinan yang, ya, kita katakan yang baguslah, yang baik, kita yakin dan percaya, ya, organisasi tidak akan dapat mencapai kecemerlangan. Mungkin orang akan berkata, ya, dalam organisasi pemimpin taklah penting, yang lebih penting adalah dia punya follower, sebab yang menjalankan segala tindakan, segala tugas adalah follower, ya, betul, ya. Tetapi dalam apa pun ianya mesti dimulakan, ya, dengan leadership ataupun leader yang maknanya pemimpin yang cemerlang lah. Jadi kalau pemimpin tak cemerlang, walaupun pengikutnya tu mungkin cemerlang, jadi agak sukar sebenarnya nak membawa organisasi kepada kecemerlangan. Sebab apa? Pemimpin itu adalah sebagai nahoda. Sebagai dari pengikut ni hanya membantu. Jadi kalau yang kat depan, kat atas tu tak cemerlang, so bagaimana? Maknanya kecemerlangan pengikut-pengikut itu dapat diurus dengan baik sehingga memberikan impak ataupun manfaat kepada organisasi. Tak apa, nanti saya juga akan penjelaskan lebih lanjut tentang perkara ini. Itu adalah for employee, ya. Jadi sebab itu apabila kita bercakap, ya, tentang organisasi, selain daripada dia gini, ya, antara elemen organisasi itu adalah mesti ada dia punya kita katakan mesti ada manusianya, kemudian mesti ada dia punya alatnya, mesti ada dia punya objektifnya, ya. Jadi sebab tu saya katakan bahawa di sini, ya, fungsi, peranan, objektif, ya, sasaran, kalau hari ini kita sebut sebagai KPI, ataupun biasa juga disebut sebagai KPI, Key Performance Indicator, ianya adalah disumbangkan oleh employee, pengikut ataupun pekerja.
Jadi sebab itulah kepimpinan sangat penting, terutamanya untuk menjamin untuk employee job satisfaction. Adalah tentulah kepimpinan sangat penting for successful management, untuk kecemerlangan keberkesanan pengurusan pengurusan organisasi, sebab banyak leader yang melaksanakan leadership iaitu kepimpinan sangat menentukan dari segi kecemerlangan ataupun kita katakan keberkesanan pengurusan organisasi. Baiklah, kita akan pergi satu persatu. Why leadership is important? Saya sebut tadi adalah sebagai for crisis situation. Kita sangat memerlukan pemimpin, terutamanya terserlahnya kepimpinan seorang pemimpin itu apabila menghadapi krisis. Sebab itu saya katakan agak sukar kita katakan ada mana-mana organisasi sama ada kecil ataupun besar yang tidak ada ataupun tidak pernah berhadapan dengan krisis. Mesti ada. Jadi sebab itu kalau saya nak ambil di sini untuk membuktikan ataupun untuk menjelaskan mengapa kepimpinan itu penting ketika organisasi sedang berhadapan dengan krisis. Saya nak mengambil satu contoh maknanya yang mudah. Kalaulah kita katakan negara kita ini adalah sebagai organisasi, sebuah organisasi, dan dari segi pentadbiran di negara kita dipimpin oleh dari segi pentadbiran adalah timbalan-timbalan menterinya dan membantu ini dalam pelbagai portfolio lah, macam kat sekolah lah kan, ada JPK akademiknya, ada JPK haluan muridnya, dan ada guru penolong kanan kurikulumnya. Yang penting kat sini adalah saya katakan tadi maknanya Perdana Menteri kalau kita ambil di Malaysia. Sebab tu saya nak mengambil contoh satu yang jelas bagi saya sebenarnya. Biasa saya share, inilah betul-betul yang menunjukkan bahawa kepimpinan seorang itu penting apabila organisasi menghadapi krisis. Sebab tu saya mengambil contoh tadi, saya ni kan, organisasi itu adalah negara. Jadi di sini barangkali mereka yang berumur lebih 30 tahun, saya rasa mereka pernah 97, 98, negara kita adalah antara negara yang menghadapi krisis berkaitan dengan jatuhnya nilai mata wang negara. Iaitu berlaku pada tahun 1997, 98. Barangkali yang sekarang ni dah umur 30 tahun ke ataupun lebih sedikit, saya rasa pun dia masih tak faham lagi. Sebab masa tu dia masih bayi. Bila bayi ni dia penting, yang penting dia perut dia kenyang, susu dia cukup lah. Dia tak memikir benda-benda lain, apatah lagi masalah negara. Masalah negara, yang penting dia dapat makan, dapat minum susu, dah cukup untuk dia dapat tidur dengan selesa. Sebab tu mungkin barangkali saya katakan tadi tidak begitu memberikan perhatian terhadap masalah negara. Cuma saya nak mengambil kepimpinan itu penting apabila organisasi menghadapi krisis, iaitu saya mengambil tadi negara kita pernah menghadapi yang agak berat pada tahun 1997-98, iaitu mata wang kita jatuh, dan pada masa itu beberapa negara lah, antaranya di bahagian timur ni, antaranya Malaysia, Singapura, Thailand, Singapura, Indonesia, Korea Selatan, semua terlibat. Jadi sebab itulah negara kita sebenarnya lebih awal mengenal pasti pemimpin kita pada masa itu melihat bahawa krisis kewangan 1997-98 antara yang menyebabkan nilai ringgit kita begitu rendah,
bukan normal sebenarnya. Bukan, maknanya ekonomi kita yang secara normal yang menyebabkan ekonomi kita jatuh dan terutamanya nilai mata wang kita menjadi rendah. Tetapi pemimpin kita percaya pada masa itu ini adalah perancangan pihak tertentu, iaitu untuk melemahkan ekonomi negara-negara tertentu. Macam saya katakan tadi, seperti Malaysia, Singapura, Indonesia, Korea Selatan, Thailand, Korea Selatan. Kita beranggapan ini bukan satu yang biasa. Bila dianalisi, dilihat dan sebagainya, ini sebenarnya adalah disebabkan oleh pihak tertentu lah. Pihak tertentu, iaitu yang pada masa itu maknanya kita yakin masalah kewangan, kejatuhan nilai ringgit kita adalah disebabkan oleh spekulator, mata wang. Dia menggunakan kejatuhan ringgit ataupun ekonomi negara yang terlibat sebenarnya untuk dengan harapan, maksudnya pihak-pihak tertentu boleh maknanya terlibat ataupun terbuka untuk terlibat dalam pembangunan ataupun urusan ekonomi negara-negara terbabit, termasuklah negara Malaysia. Tetapi kita bersyukur pada masa itu kita ada seorang pemimpin yang begitu cekap, berpandangan jauh, dapat mengenai masalah dengan cepat, sehingga sebenarnya walaupun kita diserang seperti itu, ekonomi kita, nilai mata ringgit, nilai ringgit kita jatuh, menyebabkan banyaknya pihak-pihak yang besar. Maksudnya saya katakan tadi, melaksanakan projek, tapi projek itu melalui pinjaman. Jadi pinjaman dalam keadaan sekarang, dalam krisis 1997-98 itu tadi, maknanya bila dia meminjam, dia terpaksa membayar dengan jumlah yang jauh lebih tinggi. Sebab nilai ringgit dah jatuh. Jadi dia pinjam sama. Tetapi kalau sebelum kewangan 1957, 98, katakan contohnya, barangkali kena bayar balik sebagainya menjadi 52 juta saja. Tetapi ketika krisis, sebab nilai ringgit 5 juta, barangkali dah kena bayar sampai 7-8 juta. Bukan jumlah hutang tu bertambah, tetapi jumlah ringgit itu yang telah jatuh. Kebanyakan orang apabila membuat perjanjian dan sebagainya, dia akan menggunakan mata wang yang lebih kukuh, iaitu dolar Amerika. Dolar Amerika. Jadi apabila krisis itu dolar Amerika berbanding dengan ringgit terlalu jauh, maknanya $1 Amerika dah jadi RM4 lebih, dan sebagainya. Jadi maksudnya siapa yang meminjam duit daripada institusi kewangan, maka dia kena membayar lebih tinggi. Sebab nilai ringgit itu dah turun. Dia tak meningkatkan jumlah pinjaman dia sama, tetapi nak bayarnya adalah lebih tinggi sebab nilai ringgit dah turun ataupun Amerika. Sebab tu banyak yang terkesan. Salah satu saya nak share di sini lah. Kalau you all orang Johor baru, jadi salah satu daripadanya adalah projek Kemayan City. You pernah dengar projek Kemayan City? Pernah dengar? Paradigm Mall. Mananya Kemayan City tu? Yes. Sebab tu Paradigm Mall satu masa ada Kemayan tu dapat ni lebih kurang 60% dah siap dah. Buat Paradigm Mall tu bukanlah sikit-sikit kos, juta-juta, bila dah banyak juta dipinjam, maka bila krisis lebih banyak lagi juta yang perlu dibayar. Berdasarkan RM lah, lebih
sebab nilai RM dah jatuh. Pada masa itu tak silap saya RM4 10 sen ke RM4 20 sen itulah untuk $1. Terkesan sebab tu dia ni minta maaf saya dengar-dengar mungkin salah jadi maknanya pemilik Kemayan City pada masa itu mungkin dia ni saya di Bani pernah dengar lah sehingga akhirnya dia membunuh diri. Beban hutang yang dia terpaksa bayar sebab tu dia tertanggul lama tertanggul lama tu macam-macam kalau orang JB ni tahulah macam-macam cerita orang kata ada yang orang kata dia pergi shopping kat situ lah ni betul ke tak betul lah okey tapi sebenarnya keadaan dia macam tu lah sebab krisis tu tadi jadi sebab tu saya katakan pihak-pihak sebenarnya Malaysia dah predict lebih awal. Dia menampak ni bukan masalah betul sebabkan ringgit tu tak elok, tak bagus dan sebagainya. Jadi mesti ada pihak-pihak tertentu sebenarnya yang nak dalam kesusahan itu nanti tentulah dia akan meminta bantuan pertolongan kepada orang lain lah, betul? Maknanya menyelesaikan masalah yang dihadapi. Dia bahawa dalam krisis ekonomi pada tahun 1997-98 yang antaranya melibatkan negara Malaysia, Indonesia, Thailand, Selatan. Sehingga itu pertemuan kewangan antarabangsa negara yang terlibat dengan krisis kewangan pada 1997-98 sekiranya ingin cepat pulih daripada krisis tersebut, maka perlu membuat pinjaman kepada IMF. Pinjaman yang ditawarkan oleh IMF itu memiliki syarat-syarat yang ketat yang sehingga boleh menjejaskan kedaulatan dan bangsa dan negara yang membuat pinjaman kepada IMF untuk maknanya keluar daripada krisis tahun ekonomi 1970, 1997, 1990. Di sini maknanya pilihan pemimpin kita pada masa itu sama ada pinjam dan mungkin masalah dan lambat nak boleh selesai pinjam daripada IMF dan kita akan lebih cepat keluar itu secara umum yang diwar-warkan pada masa itulah tetapi alhamdulillah kita mempunyai pemimpin dan juga pembantu-pembantu pemimpin yang excellent cemerlang terutamanya dalam menjaga jadi sebab tu Malaysia pemimpin memutuskan terutamanya Perdana Menteri kita pada masa itu sebagai ketua menolak tawaran IMF. Sebab apa? Sebab bila ditelusuri disemak dengan teliti sebenarnya pinjaman daripada IMF kepada negara yang terlibat dengan krisis kewangan pada 1997-98 itu lurus dalam memberi bantuan kepada peminjam negara-negara yang terlibat dengan krisis kewangan 1997 ingin menggunakan pinjaman itu untuk memberikan ruang dan peluang kepada orang lain terutamanya kuasa-kuasa besar untuk campur tangan dalam urusan ekonomi negara berkenaan. Jadi dengan cara dia pertama dia susah, dia tak keluar dari susah, akhirnya dia akan minta tolong. Dia bila minta tolong, dia kenakan syarat lah. Syarat kepada si peminjam. Bukan yang meminjam. Maknanya orang yang meminjam. Orang yang memberi pinjaman mengenal. Jadi itu yang menyebabkan masyarakat kita, pemimpin kita mengambil keputusan, no, kita tak akan ambil pinjam dengan
IMF. Sebab jelas dan nyata. Kalau kita ambil, berarti kedaulatan. Sebab dengan peraturan dan syarat yang dikenakan oleh IMF, yang jelas menunjukkan bahawa maksudnya pihak-pihak di luar dan strategik ekonomi negara yang berkaitan. Sebab tu negara kita tak nak. Sebab tu negara kita antaranya ialah satu dia membuat RM4, jadi orang tak boleh main lagi. Ya, iaitu dengan RM1 dengan RM3.80. $1 $3.80. Ditambahlah. Tak boleh lebih daripada itu. Okey, ini kita lagi. Ya, mana tak boleh diapung. Kalau diapung ni orang boleh beli banyak-banyak duit kita dan kemudian dia jatuhkan duit kita, akhirnya duit kita ni macam daun pisang. Ya, tidak akan hilang. Kesan serunya adalah ekonomi akan runtuh lah. Okey, tetapi kita mengambil tindakan, ini kebijaksanaan sebab tu pemimpin, okey tak apa, ya, kita tak boleh pinjam. Ya. Dan satu lagi yang jelas menunjukkan bahawa ya, dalam waktu singkat saja, krisis kewangan sebenarnya betul apa yang dirasai ataupun yang dirasakan ataupun apa yang dibayangkan oleh Malaysia, negara Malaysia, sebenarnya dia bukan satu fenomena yang biasa tetapi seolah-olah ada agenda. Ya, ada agenda. Jadi sebab tu antara menghadapi krisis, kita memang nampak tak akan meminjam dengan IMF. Sebab bila meminjam, berarti kedaulatan, kemerdekaan bangsa dan negara terjejas lah. Sebab syarat-syarat itu menyebabkan pihak luar boleh masuk campur dalam urusan ekonomi negara di mana pinjaman itu diberikan. Ya, sebab tu kita tak nak negara kita. Ya, biarlah kita susah. Ya. Ya. Sebenarnya ya, untuk mengatasi masalah saya katakan tadi krisis kewangan 1990 meminjam IMF, tapi Malaysia bercadang nak meminjam dengan negara sahabat lah, negara sahabat yang berkemampuan, yang memang mempunyai hubungan yang baik. Ya, jadi pada peringkat awal sebenarnya negara Jepun tak ada masalah. Sebab Malaysia ni bagus. Ya, bukan dulu sampai sekarang pun. Sebenarnya Malaysia ni bagus. Dia bertanggungjawab. Kalau dia berhutang, dia akan bayar. Berhutang dengan kerajaan Jepun ataupun kerajaan-kerajaan lain, tetapi dari segi perjanjian untuk pemulangan hutang, pembayar hutang itu masalah. Ya, dari segi orang kata dari segi rekod bagus lah. Sebab tu macam kita ada pengalaman, kita buat pinjaman bank. Banyak buat kali kita banyak pinjaman bank, dia akan tengok kita punya sejarah. Jadi kalau sejarah kita tu nak bayar liat, nak dia sebagainya, biasanya dia tak akan. Pun kalau diberikan pinjaman, dia akan mengenakan kadar faedah yang terlalu tinggi lah. Sebab dia kata ni berisiko. Nanti bagi pinjam dia tak bayar. Jadi sebab tu kalau boleh daripada awal lagi lah. Dia dah ambil dah tu. Sebab tu dia kenakan dia punya kadar faedah dia tinggi. Kadar faedah dia tinggi. Jadi saya balik pada Jepun pada peringkat awal dia dah okey, dia bersetuju. Tetapi dalam masa yang sama apabila pihak yang daripada masalah ekonomi 1997-98 itu telah bertindak mempengaruhi supaya tidak memberikan pinjaman kepada Malaysia. Jadi akhirnya Jepun pun agak bersalah. Besar, dia kalau sebesar kata jangan bagi, kalau bagi ada tindakan, dia pun contohnya dengan bagi pinjam kat Malaysia nanti barang Jepun tak boleh jual kat Amerika contoh. Antara pasaran besar bagi dunia lah. Mana negara yang tak boleh menjual barangan dia kepada Amerika, dia ada problem sikit. Ada problem sikit lah. Okey. Katakan tadi ni Jepun memberitahu Malaysia, nampaknya dia pun tak boleh memberi lah. Tapi Malaysia faham. Sebenarnya negara Jepun, pemimpin Jepun sebenarnya telah ditekan supaya tidak memberi pinjaman kepada Malaysia. Jadi kalau dia bagi pinjaman,
maka tindakan akan diambil lah macam-macam lah. Nak ambil tindakan tu kadang-kadang dia boycott produk Jepun ke, ataupun dia tak benarkan produk Jepun masuk ke negara mereka dan sebagainya lah, dan sebagainya. Ini maknanya menyerlahkan lagi lah. Tadi sebenarnya masalah krisis kewangan tu pada peringkat awal seolah macam normal, tapi Malaysia kata no, nampak dia punya trend ni bukan normal. Macam sengaja dibuat lah. Krisis itu sengaja dibuat. Dan apabila sengaja dibuat, berarti sebenarnya di balik krisis itu ada pihak-pihak yang sebenarnya nak ambil peluang. Nak mengambil peluang sebenarnya. Tapi tak apa. Bila Jepun kata dia tak boleh, Malaysia pun tak apalah. Itu antara alternatif. Kita tak kecewa, kita tak panik dan sebagainya. Sebab itu antara alternatif membuat pinjam. Kalau dah tak ni, kita buat yang lain. Jadi antara yang dibuat, kalau you all masih ingat, tapi saya katakan tadi banyakkan you all masih kanak-kanak. Yang penting susu, dapat susu, dapat makan, tidur dengan lena lah. Masalah negara tak fikir kan. Jadi saya katakan antara yang dibuat oleh kajian tadi dah tambah dan sebagainya, antaranya ialah Ya, Prof, boleh dengar. Satu dia kata, okey, nak pinjam Jepun pun Jepun tak bagi dah. Maknanya kita faham, bukan salah Jepun. Kita dalam situasi kita faham. Sebenarnya Jepun pun mendapat tekanan. Jadi dia pun nak menjaga jugalah kalau ditekan nanti contohnya, you bagi kat Malaysia, you punya barang kita boycott, tak boleh masuk Europe. Jepun pun masalah juga kan, nak tolong orang, tapi dalam masa yang sama dia akan terkesan. Jadi dia pun akhirnya dia terus terang dia tak dapat nak juga. Tapi Malaysia faham. Sebagai negara sahabat kita faham bahawa bukan kita tak marah dengan Jepun pun sebab Jepun dapat tekanan. Okey, tapi kita fikirlah macam saya katakan tadi, antaranya ialah okey, kita tak boleh pinjam, macam mana kita nak balikkan semula ekonomi kita. Antaranya ialah kerajaan membuat keputusan bahawa kita tidak menghantar pelajar keluar negara. Terutama untuk mengikuti kursus-kursus yang bukan kritikal. Maksudnya kursus-kursus yang ada kat Malaysia lah. Contohnya nak belajar, nak jadi guru bahasa Inggeris, mengambil TESOL, tak semestinya pergi Amerika. Tak semestinya pergi ke United Kingdom sebab negara kita pun dah banyak pakar. Yang pakar yang kat Malaysia ni pun dulu belajar juga kat Amerika, kat UK. Tapi rasanya lebih bagus lah. Lebih bagus dia belajar dengan cikgu yang ni dekat Malaysia. Jadi tahu sistem pendidikan kita, pelajar kita macam mana dan sebagainya. Kalau nak mengajar tentang pendidikan bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua, rasanya lokal tu lebih bagus. Sebanding Australia sebagainya. Orang Australia pun kadang-kadang yang agak tertutup, dia pun tak tahu tentang Malaysia ni. Apatah lagi tentang sistem pendidikan di Malaysia, macam mana dia nak share kita katakan amalan pengajaran yang bagus sebab dia tak tahu keadaan pelajar Malaysia ni macam mana. Sekolah dekat Malaysia tu macam mana. Okey, sebab tu selalu saya cakap, mungkin saya ada beritahu cikgu dah sebelum ni barangkali, sebab tu saya sangat tak bersetuju. Apabila kita ni konon-kononnya nak melaksanakan pendidikan abad 21. Nampaknya cantik macam negara lain, tetapi sebenarnya negara kita belum ada persediaan itu. Jadi cacat berubah. Kita balik kat sini lah. Kita balik, saya katakan bila krisis maknanya dia menyebabkan tu tadi daripada kita tak menghantar pelajar ke luar negara. Jadi untuk makluman pada masa itu sebelum krisis tahun 1997-98 sebenarnya pelajar Malaysia yang berada di luar negara adalah lebih 200,000. Tersebut lah, ada yang banyak, ada yang terlalu banyak pelajar Malaysia, ada yang kurang, tetapi total adalah 200,000. So you imagine kalau seorang belanja, pelajar Malaysia belanja $1 di UK, di Amerika, $1 di Germany dan sebagainya, sehingga 200,000 ringgit, $200,000 duit Malaysia dari Malaysia ni telah mengalir ke luar negara, dibawa keluar ke luar negara sebanyak
Apa? $1,000 sehari. You imagine. Itu kalau $1 dia belanja. Kalau belanja kita belanja $5 kali je lah. Satu hari. Dolar Amerika, duit Malaysia. Sebab bila belanja kita tak ada duit, dia akan call mak ini kan. Dan dia guna kat sana. Sebab tu saya katakan, kalau dia belanja $5 sehari, berarti maknanya $1 juta. Duit Malaysia mengalir. Keluar daripada Malaysia ke negara-negara luar. Kan sebenarnya kita rasa rugi. Kita nak mantapkan ekonomi. Kenapa duit-duit kita banyak kita hantar ke luar negara? Satu hari $1 juta. Jadi sebab itulah antaranya bila tu kita kata, okey kita tambah ringgit, kita tak hantar pelajar ke luar negara, terutamanya pada kursus-kursus yang bukan kritikal, pakar-pakarnya ada di sini. Jadi kita dah menjimatkan daripada 201 juta satu hari, kalau $5 satu hari, duit Malaysia terpaksa keluar. Sekarang kita buat kat dalam 1 juta satu hari masuk dalam ekonomi negara kita lah. Sebab orang tak ni. Okey. Tapi dalam masa yang sama sebenarnya, negara kita taklah mengambil, kita tak hantar ke luar negara pelajar ni dan sebagainya. Tetapi dia diikuti dengan, pertama, kita meningkatkan bilangan universiti. Sebab kita dah tak hantar pelajar. Kita tak galakkan, tak benarkan pelajar belajar luar negara. Tapi kita kena siapkan lah. Tak boleh kata tak boleh je. Tak boleh belajar. Tapi tak ada peluang pelajar tu nak melanjutkan pengajaran. Tak boleh. Jadi kita tak boleh maknanya memberikan ruang untuk dia belajar di luar negara. Tapi dalam masa sama, kemudahan pembelajaran pelajar di negara kita adalah berkualiti dan cukup lah. Mencukupi. Barulah dia tak boleh pergi. Sebab tu kalau kita kalau untuk makluman cikgu lah, pada zaman-zaman saya dulu di Malaysia, dia hanya ada universiti awam, dan daripada universiti awam tu ada 5 universiti saja, iaitu UTM, UKM, UPM. Okey, itu yang awam. Swasta tidak dibenarkan langsung pada satu masa. Sebab tu negara kita tidak ada universiti swasta. Okey, tetapi apabila kita dah menyekat untuk ekonomi tadi, untuk menggalakkan perkembangan pembangunan ekonomi negara kita, antaranya dengan kita tidak membenarkan pelajar ke luar negara mengikuti kursus-kursus yang bukan kritikal. Okey. Jadi kita pun buatlah universiti awam daripada 5 dah jadi 20 sekarang. Kemudian universiti swasta, satu masa dulu tak ada, saya kata. Sebab tu zaman-zaman kecil saya dulu, ada usaha-usaha nak buat universiti swasta. Antaranya Universiti Merdeka. Kerajaan tak pernah lulus pun pada masa itu. Mana tidak ada keperluan lagi untuk membuat universiti swasta. Kita kata cukuplah universiti awam. Tapi apabila berlaku, benarkan pelajar kita, tak galakkan pelajar kita keluar negara, tapi dalam masa yang sama kita kena sediakan. Jadi itulah yang saya katakan tadi, mula daripada Universiti Ling Kuan Yew, Universiti HAP, Universiti Taylor University, MSU University dan sebagainya. Jadi dia berkembang. Okey, berkembang. Dan apabila berkembang, ini ada kaitan. Cikgu pernah dengar 11 September? Bukan 11 September, cikgu? Siapa dapat? 11 September. Orang selalu sebut. 11 September. 11 September. Apa bendanya 11 September ni? Islamofobia. Islamofobia apa tu? Fobia dengan Islam, agama Islam. Sebab mereka fobia dengan agama Islam sebab ialah mereka apa kata teroris tu adalah apa nama ISIS kan. Punya sentimen tu. Ada.
masa tu? Betul tak? Mak Dah Abdul? ada ke ISIS masa tu? Bukan ISIS. Mungkin teroris yang diorang Al-Qaeda. katanya penyerang teroris tu agama Islam lah. So diorang Dia macam tu lah terorisme. ISIS. Masa tu lebih kepada Al-Qaeda. Al-Qaeda. Ya, itulah nak cakap. Saya dah lupa. Saya dah tua tau. Okey, saya balik. Sebenarnya saya tak langsung. Kita nak krisis 97-98. Antaranya kita maknanya kita pertama kita tak galakkan pelajar kita keluar negara. Sebab bila keluar negara tu sebenarnya dia lebih menjejaskan ekonomi kita lah. Iaitu berlaku pengaliran wang negara yang banyak keluar negara lah. Sama juga hari ni sebenarnya kita tak berapa bersetuju soal itu sih. Kalau saya as a personal, sebenarnya saya tak bersetuju terlalu banyak pekerja asing di negara kita. Sebab pekerja asing ni bukan bagus untuk perkembangan ekonomi negara. Tak bagus. Sebab apa? Dia dapat kerja, tapi gaji dia tu tak berputar di negara kita tau. Tetapi gaji-gaji mereka tu mereka bawa balik ke negara mereka. Sebab tu kalau you tanya beberapa statistik, maknanya transfer berlaku, sangat besar sebenarnya daripada pekerja-pekerja asing di negara kita. Sebenarnya dia tidak membangunkan kepada ekonomi negara. Kalau orang budak mana pekerja Indo tu dia datang sini memang nak kerja, bukan dia nak makan sedap, dia nak tinggal tempat yang selesa. Sebab dia kata dekat perumahan pekerja, kemudian makan yang simple, nasi dengan telur rebus, telur goreng dengan tu je cukup. Asal ada karbohidrat, boleh cukup, dia tak lapar, dia tenaga dan dia dah cukup. Dia bukan makan sedap-sedap. Walaupun gaji dia mahal-mahal, gaji buruh asing di negara kita ni mahal tau. Tapi dia belanja barangkali kalau katakan dia bekerja satu hari paling kurang RM10, untuk makan dia hanya pakai RM10 je. RM40 tu maksudnya apa, lebih banyak duit tu pergi ke luar negara. Sebab sebagai rakyat, orang awam tak berapa seronok, tak berapa happy bila berlaku terlalu banyak pekerja asing di negara kita. Dia timbul masalah sosial, dia timbul masalah budaya dia. Sebab tu kalau you all tengok akhir-akhir ni yang bukan akhir ni lah, pada satu masa tu apabila orang buat ni, kita tengok kita pun rasa malu, rasa geli lah kot. Ada kawasan perumahan, kedai, begitu kotor. Dia membawa budaya dia. Yang maknanya memang tak sesuai lah bagi masyarakat kita lah. Budaya. Kita maju, kita dah ada kemudahan. Tetapi disebabkan budaya dia tu di bawah, dia menjadikan persekitaran tu menjadi kotor. Sebab tu ada yang mungkin you all pernah tengok. Ada yang pelihara kambing dekat flat, dekat perumahan. You imagine lah kalau pelihara kambing, pelihara ayam dan sebagainya. Sebab tu saya personally saya tak berapa suka lah sebenarnya. Kalau kita nak bawa pekerja asing ni sepatutnya adalah yang pekerja yang expert sebenarnya. Yang mana dia boleh pindah dan sebagainya. Bukannya pekerja-pekerja yang datang ni semata-mata nak cari rezeki, cari duit. Dan kemudian membawa budaya kebiasaan dia yang kita katakan yang tak berapa sesuai lah dengan nilai masyarakat kita. Tapi saya balik ke sini tadi, 11 September, ini saya sangat ingat 11 September tahun 2000. Tahun 2000 sangat ialah sebab tu mengingatkan saya bahawa saya tengok di TV peristiwa 4 buah kapal terbang yang katanya telah dirampas oleh pengganas teroris Al-Qaeda ni, disediakan di TV. Pada masa itu betul-betul saya baru lepas check-in di Holiday Villa Ho Chi Minh City, Vietnam tahun 2000. Sebab tu bila saya dah lepas check-in, saya masuk dalam bilik, saya buka TV, itulah ditunjukkan di TV.
Lepas tu tak berhentilah cerita pasal tu. Pasal tu. Okey. Dan waktu saya di Vietnam 2000 tu memang bukan yang macam hari ni lah. Hari ni orang dah zaman saya masa saya pergi tahun 2000 tu ada cerita sikit lah. Orang Malaysia belum banyak kat sana lah. Tak banyak. Tapi saya pergi tu sebab ada paper lah di Holiday Villa Vietnam tu. Ho Chi Minh City. Jadi masa tu memang susah maknanya kalau saya nak boleh tahan jugalah jarak dia dengan pusat. Di Vietnam pada masa di bandar City tu. Bila kita tanya, maknanya memang orang merujuk ke situ lah. Tidak ada lagi hotel-hotel restoran halal di Ho Chi Minh City. Tak macam hari ni dah banyak kan. Duduk tu yang bajet hotel dan sebagainya dah macam duduk Kuala Lumpur je. Sebab apa? Orang Malaysia banyak. Adalah. Zaman saya pergi tu tak ada lagi. Orang Malaysia pun tak banyak. Tak banyak di situ lah. Four Seasons restoran tu isteri dia orang Vietnam. Terutama pada masa itu lah yang menjadi siapa orang pergi Four Seasons restoran tu lah. Taksi sampai sana. Ini bagus dia Four Seasons restoran di Ho Chi Minh pada masa dia boleh grab. Dia boleh ambil sebab dia saya pastikan kalau kita saja nak makan, kita lapar nak makan je, sebenarnya rugi. Kos taksi tu jauh lebih tinggi lah. Pergi dan balik tu jauh lebih tinggi. Banding dia hantar makanan, kita tunggu je dekat bilik hotel, dia hantar adalah service charge sikit, jauh lebih murah. Jadi sebab tu kadang banyak juga kali lah. Maknanya saya call je lah. Nak minta ni dan sebagainya. Tapi bila pemilik tu, Four Seasons restoran, suami dia tu dia kata dia orang Perak. Jadi sebab tu dia kata paling lambat 2 bulan sekali dah. Okey. Sebab dia membeli rempah-rempah untuk masakan dia tu. Mana ada kat Vietnam tak ada orang Melayu nak jual rempah Melayu. Jadi dia tak tu tadi. Kita rasa Malaysia tu tadi. Dia 2 bulan sekali dia balik Malaysia. Memang betul lah. Masa tu bila saya pergi makan situ penuh lah. Sebab masa tu pengurusi Petronas Ahmad Marikan ada datang sana dan buat majlis dengan staf Petronas di Ho Chi Minh City lah. Jadi tak ada restoran halal. Maknanya kena buat kat situ juga lah. Jadi penuh lah masa tu kan. Penuh pada masa tu. Okey. Jadi sampai Vietnam pula. Apa saya cerita pasal Vietnam tadi. Okey, pasal tadilah 11 September tu tadi. Sebab tu bila tu tadi, itu antara 11 September tu sebenarnya dia nak gunakan menyerang Afghanistan dan sebagainya. Konon-kononnya Al-Qaeda ni sangat bahaya. Tapi bila sebenarnya penganalisis tengok kan, sebenarnya 11 September ni macam satu perancangan juga. Bukan deria. Sebab kadang-kadang kita pelik kita pun biasa kan. Biasa naik kapal terbang kat airport tu. Berapa ketatnya dekat airport tu kan. Dia segini. Kalau katakan boleh lepas satu pun okey dah. Ini ada 4 kapal terbang. Dia macam cerita drama pula kan. Boleh ada 4. Dan pula satu lagi ditambah lagi kemudiannya di World Trade Center tu adalah pejabat-pejabat antaranya, cuma dia bangunan tinggi lah.
Macam kita KLCC pun kan, ada mana-mana bangunan tinggi, dalam tu bukan kosong, ada pejabatnya. Jadi ada yang katakan bila hari kegiatan itu orang-orang Yahudi yang dia bekerja. Seolah-olah macam dah tahu akan berlaku lah kan. Itu salah satu lagi, boleh berlaku 4 tu sekali. Dan serentak kan. Kalau katakan canggih macam mana, mesti punya CID ke CIA kita dah tahu kan. Maknanya satunya dia dah detect lah mana akan berlaku ni, maknanya dia dah boleh anticipate lah daripada awal lagi lah. Tapi nampak okay, tak apalah. Sebenarnya bila berlaku dia tu, itu berlaku Islamophobia yang kawan kita kata. Jadi telah berjaya membangkitkan terutamanya di negara Eropah begitu ganasnya orang Islam ni. Pada Malaysia sebab dia kulit dia pun tak ni kan. Tapi di mana masa tu lebih fokus kepada Arab ni tadilah. Sebab tu siapa yang nama siapa mula Muhammad je memang pergi mana-mana dia akan diperiksa dengan ketat kan. Di airport. Termasuklah jiran kita Singapura macam tu. Sebab saya pernah pergi dengan saya. Dia berpaksa 100%. Saya persen tu dekan tu. Sebab tu sorry tu saya ceritalah saya agak ni sikit lah. Sebab tu antaranya tu saya tak berapa suka pergi Singapura. Berbeza satu masa dulu. Satu masa dulu saya Singapura ni tak minggu. Saya suka masuk. Sebab dulu nampak okey, tenteram, kita pun sebagai orang luar pun rasa okey. Tapi lately tapi saya dah lama dah tak masuk. Memang tak apa. Yang last saya masuk tu lah masa kena tahan tu. Itu pun saya dah kata, kalau saya pergi sendiri, saya lebih rela. Saya pergi lalu KL dulu baru pergi kat destinasi tersebut. Berbanding kalau Singapura memang boleh direct lah. Kita nak kata tapi saya tu selesa dengan Singapura punya ni. Sistem terlalu ni dan sebagainya lah. Itu yang saya kata Islamophobia tu tadi. Singapura pun sama. Ada Islamophobia. Nama Muhammad sebab saya Maidin pada masa itu ada Muhammad depan tu dan bulan dia memang ada janggut juga. Memang kena lah. Tapi kita yang tak ada janggut, tak Muhammad pun sebab naik satu kereta yang sama kena tunggu lah. Jadi bila Islamophobia ini menyebabkan sebenarnya orang-orang Timur Tengah terutamanya negara masa itu memang beranggapan bahawa pendidikan yang bagus adalah pendidikan di Eropah. Sebab tu mereka pergi belajar di Eropah. Di Amerika. Di Eropah lah. Tetapi apabila peristiwa tersebut menjadi Islamophobia, masyarakat Islam sebenarnya dihina. Bukan saja dihina secara kata-kata, tapi ibu tu masa ketika selepas peristiwa 11 September tu, kebencian masyarakat Eropah terhadap masyarakat Islam terutama dari Timur Tengah sangat tinggi lah. Sebab tu yang nak boleh masuk kena bogel, telanjang dan sebagainya. Konon dia presiden. Orang ni jadi tak selesa. Yang menolak lah untuk kedatangan ini sebab dia kata ini adalah pengganas. Dia tak nak menerima pengganas. Sebenarnya Islam tu saya rasa, sorry to say lah, Islam itu adalah satu agama. Tetapi yang jadi pengganas dan sebagainya adalah penganutnya. Sebab tu penganut kita tak boleh blame kepada agama. Sebab yang jadi itu adalah dia punya penganut, bukan agamanya. Sebab tu kita tak boleh mengatakan contohnya Islam tu okey. Tetapi yang menjadi itu adalah
penganutnya. Ada, bukan semua pun. Banyak yang ada sebilangan segelintir. Kita telah membuat satu rumusan. Inilah ketika Islamophobia. Jadi saya nak akhirnya orang negara Islam ni yang telah kita katakan dan dia kata tak dapat di negara dia, di negara lain tu maknanya lebih bagus, dia perlukan. Tetapi apabila telah ditolak oleh masyarakat Eropah, dia mencari kat mana dari negara-negara Islam, terutama dari Timur Tengah, daripada dia pergi sebab tekanan dan sebagainya itu tadi, dia telah mencari di Timur Malaysia. Sebenarnya ada advantage di Malaysia. Satu daripadanya ialah negara kita pelbagai kaum. Kita tak macam negara dia. Negara dia, sorry to say, kalau kita ambil orang Islam awal jemaah pun tak boleh berbaik. Contohnya yang berlaku di Mesir. Islam, tetapi Islam beza mazhab. Itu pun dah bergaduh. Di Malaysia ni jelaslah, maknanya India dengan Cina dengan Buddhanya dan sebagainya, Melayu dengan Islam, tapi kita boleh bersama. Dan keduanya ialah disebabkan oleh majoriti masyarakat Malaysia adalah dia tak ada masalah di Malaysia. Nak pergi yang ni, satu kawasan ada masjid, paling tak ada surau, jadi nampak dia mudah. Dan kemudian bila dilihat kepada kualiti, sebab tu saya katakan bila kita bangun maknanya bukan macam tu, tapi kita berikan kualiti yang terbaik. Seolah-olah walaupun pelajar kita belajar di BTS, tetapi dari segi kualiti yang diberikan oleh kita punya universiti ni adalah setanding dengan luar negara. Berarti bila orang luar tengok, kita punya kualiti ni sebenarnya bagus. Ini adalah dan tu dia pun tak sesuai, dia pun lebih sesuai sebab masyarakat dia dah lah tak Islamofobia, bukan Islamophobia. Kemudian dia pun berbagai tu boleh bersama-sama. Tak ada gaduh, tak ada ni dan sebagainya. Jadi dia lebih selesa. Sebab itulah menyebabkan saya katakan tadi, apabila kita dah bangun, dah banyak universiti awam dan swasta dan berkualiti. Jadi dia tidak ada masalah. Tidak ada masalah untuk kita menerima pelajar daripada luar negara. Jadi sebab tu, untuk maklumat, satu masa pelajar, sebab bila dia dah balik semula sekarang ni, Islamophobia tu dah boleh katakan dah tak ada, dan Europe boleh terima balik orang dari negara Islam, khususnya dari Timur Tengah, ataupun Islamophobia ni dah tak ada, maka kesannya ialah banyak orang Timur Tengah dah makin berkurang belajar di negara kita, sebab dia dah boleh masuk ke Amerika, ke Pak Arab ni pun boleh tahan juga kan. Dia nak tempat-tempat yang modern, yang dan sebagainya. Malaysia ni walaupun moden, kita masih ada nilai-nilai kita lah. Jadi taklah begitu bebas, tak boleh ni dan sebagainya lah. Jadi sebab tu dia menyebabkan saya katakan tadi kurang. Bila mereka dah boleh masuk semula ke Europe, boleh diterima dengan baik oleh masyarakat Europe dan sebagainya, banyaklah mereka kembali ke sana. Tapi kita nak ambil tadi, saya katakan tadi, dari segi krisis situation, kita tidak meminjam, kita bangunkan pendidikan kita. Kita tidak menggalakkan pelajar kita keluar negara. Dalam masa yang sama kita perbanyakkan universiti awam dan swasta. Kita tingkatkan kualiti. Rupa-rupanya bila berlaku 11 September, dalam 3-4 tahun selepas krisis tersebut, maka sebenarnya kita telah bersedia untuk menerima pelajar-pelajar daripada luar negara. Tak silap saya, dalam tahun waktu saya timbalan dekan di SPS, masa itu saya selalu bila timbalan dekan SPS ni sebab jaga PD, banyak data berkaitan pelajar asing ni lah. Tak silap saya pada tahun 2014 agak. 2014, yes.
pada masa itu, pada masa 2014 tu tadi, telah ada lebih 120,000. Jadi saya kata 1998, pelajar kita yang keluar negara ada 200,000. Pada 2014, pelajar luar negara yang belajar di negara kita ada 120,000. So you imagine, macam saya katakan, kalau dia belajar RM1 satu hari, berarti dah ada 120,000 duit daripada luar yang beredar di dalam negara kita disebabkan daripada aktiviti-aktiviti pelajar antarabangsa yang belajar di Malaysia. RM1, ya, you kalilah 5, 120 kali 5, dah 600,000. Kalau dia gunakan RM10 satu hari, saya rasa memang lebih RM10 betul. Dia makan nasi campur pun dah RM5. Sekali makan pagi, tengah hari, sampai malam dah RM10. Belum yang lain-lain. Belum sewa rumah, belum dia naik Grab, naik taksi, belum dia beli barang-barang lain. Kalau RM10 saja dah ada 1.2 juta satu hari daripada 120,000 pelajar asing di negara kita. So, ini saya katakan tadi, kebijaksanaan. Kebijaksanaan tu tadi. Maknanya kita tak meminjam, kita develop, dan yang kita bangunkan akhirnya dia menjana. Bukan setakat maknanya menjimatkan kita, tetapi sebenarnya dari apa yang kita buat itu telah pada masa itu pendidikan sebenarnya memberikan income kepada negara yang besar. Yang besar. Hasil negara antaranya datang daripada pelajar asing. Yang saya katakan tadi berjumlah 120,000. Senang calculation. Kalau satu hari dia belanja 10,000 luar itu telah beredar di negara kita sebanyak 1.2 juta ringgit Malaysia. Satu hari. You kali 30 hari, daripada 1.2 juta, saya rasa dah dekat 40 juta. Itu kalau RM10, RM20 satu hari, berapa banyak. Jadi sebab tu saya kata penting. Sebab tu pada masa itu, bila Malaysia tidak meminjam, dia macam, terutama negara-negara yang memang kita kena pasti ada. Maknanya sebenarnya negara ni lah sebenarnya bila Malaysia ekonomi Malaysia akan runtuh. Sebenarnya tindakan Malaysia itu ada yang betul je lah. Tapi saya katakan sebab kita ada pemimpin. Lebih bagus kita berusaha daripada kita meminjam masa yang dan negara Malaysia telah terjejas. Sebab apa? Ini saya cerita kemudian. Antara package yang BM antaranya. Satu apabila meminjam pada IMF, maka negara peminjam diminta untuk membuka ruang ekonomi negara secara terbuka. Selagi kita termasuk Malaysia pada masa itu, maknanya kita tertutup, kita tak benarkan ekonomi yang strategik, kita tak benar melibatkan, kita tak benarkan untuk bahaya. Sebab orang luar tu orang luar. Sebab dalam dan boleh mainkan, dia boleh kan kebebasan untuk strategik di negara kita. Sebagai contoh saya katakan yang kita nak ambil contoh yang mengambil dan bila seperti ekonomi Indonesia harus lebih bukunya ialah dengan sektor harus dibuka. Boleh? Siapa saja banyak membuka bank di Indonesia. Sebab tu bank-bank negara kita pun masih lokal, bank-bank ke, CIMB ke,
kemudian ke, kemudian M-Bank ke, semua adalah masih lokal. Masih lokal. Bank Muamalah, apa nama dia? Agrobank, itu semua masih pemilikan lokal. Tapi Indonesia, sebab dia meminjam, dia terpaksa buka. Sebab tu walaupun kita kata ada manfaat dia lah. Meminjam tu tadi daripada IMF dan membuka peluang ekonomi negara kepada orang luar, termasuk dalam perbankan. Jadi saya tak langsung, bank kita dua di iaitu Maybank dan CIMB Bank. Kita sampai sekarang tak boleh tak benarkan. Kita ada mana stand lah macam Hong Kong and Shanghai. Kita benarkan tetapi bukan berleluasa lah. Ada tempat tertentu saja. Masih kita kawal. Kalau satu, Johor Bahru yang besar ni pun ada satu. Hong Kong and Shanghai Bank. Memenuhi mungkinlah ada perjanjian-perjanjian strategi, tapi kita tak berikan secara berleluasa. Sebenarnya bank ni sama dengan industri penerbangan. Sebab tu banyak negara dia tak benarkan syarikat luar berleluasa. Dia kalau nak beri pun beri yang reasonable lah. Terutama ke badan besar je. Ke KL okey ada. Tapi dari Taiwan nak turun ke Johor Bahru ke mana tak dibenarkan. Berleluasa. Boleh berleluasa. Jadi kita atas, jadi boleh direct Kuala Lumpur je, tak boleh secara bebas untuk boleh ada kebenaran mendarat. Di kucing, ini penting. Dan yang kedua kalau kita lihat Indonesia, jadi ini terutama 1997-98, tapi sebenarnya tak banyak keluar dalam media sebab very sensitive. Tapi saya tahulah, sebab saya ni antara orang yang suka mencari berita. Okey. Membaca berita dan juga mencari peristiwa berlaku. Sebab tu di Indonesia, apabila dia meminjam, salah satu daripada yang dia terpaksa lakukan adalah dia harus menarik balik subsidi. Sebab yang kata sebenarnya subsidi. Jadi kurangkan kerajaan ditarik balik. Jadi negara kita pun tak boleh. Masa tu kita kata kalau itu syarat dia, Malaysia masih tak boleh sebab rakyat Malaysia ni masih banyak yang melalui subsidi. Inilah sebab kalau kita tarik subsidi, masyarakat akan marah, masyarakat akan bangun. Sebab tu dalam krisis kita tak pernah ada berlaku rusuhan, demo dan sebagainya. Sebab inilah situasi sehingga masyarakat boleh duduk diam aja. Tenang, cukup makan, cukup dan sebagainya. Tapi tak berlaku di Indonesia. Cikgu saya nak kongsi di sini. Cuba 1997-98 sebenarnya berlaku rusuhan yang sangat besar seluruh Indonesia dalam media. Sebabnya apa? Sebab apabila dia meminjam daripada IMF, satu syarat ialah yang meminjam dari IMF harus menarik balik subsidi yang diberikan kepada rakyat. Sebab Indonesia dah menjadi terpaksa akur menarik balik. Jadi bila menarik balik, harga menjadi tinggi. Okey, dan kita pun sedia maklum Indonesia adalah negara yang walaupun banyak yang kaya raya, tapi bilangan mereka yang kurang berkemampuan itu adalah sangat tinggi. You imagine,
MAJ. Dah lah bila krisis macam tu banyak sektor yang ni sebab macam saya kata macam Singapura. Waktu krisis 1997-98 kalau sebelum ini bekerja 5 hari seminggu, untuk mengurangkan tu dia terpaksa dapat untuk gaji 5 hari seminggu. Tapi sebab dah dikurangkan 3 hari seminggu. Saya balik kepada Indonesia bila tu tadi dah naik subsidi dah tak ada. Masyarakat tak mampu. Susu berharga RM RM20. Minuman susu untuk anak-anak kan. Jadi anak-anak tak mau tahu apa krisis, apa tarik balik. Yang penting dia dapat minum susu. Satu subsidi telah ditahan di sini. Di Indonesia banyak berlaku rusuhan bukan apa, rusuhan dia lebih kepada dia pergi merompak, memecah kedai-kedai supermarket dan sebagainya. Yang penting barang-barang supermarket yang diperlukan oleh baby anak-anak dia tadi tu maknanya boleh digunakan. Dia dah tak ada jalan lain dah. Sebab harga dah tinggi dan sebagainya. Dan begitu juga kita tahulah di mana-mana termasuk di Malaysia ataupun negara Asia tu dari segi ekonomi, dari segi biasanya di banyak lebih jauh. Jadi dekat Indonesia pada masa itu pun macam itu. Dan di Indonesia tu saya katakan tadi bila katakan supermarket ke minimum pecah semua orang masuk, kalau seorang yang pecah memanglah tak habis kan, sebab supermarket ke pasangnya minimarket dan sebagainya banyak barang. Tapi bila dipecah dan ramai orang yang mengambil, cepat je habis dan masih tak cukup. Sebab tu saya nak cerita di sini pada masa itu banyak masyarakat yang dalam kesusahan ini tadi sebab harga makan dan mahal, tak ada subsidi dan sebagainya. Pekerjaan sebab krisis dah banyak berkurang dan sebagainya, tetapi keperluan itu tinggi untuk dia meneruskan hidup. Orang dah tak boleh menggunakan akal lagi. Dia nak bekerja pun tak ada kerja. Sebab you tak kerja, you tak ada gaji. Maka you kenyang je lah. You tak lapar. Perut yang lapar ni yang ada gaji. Tak macam you ada duit ke tak ada duit ke. Kalau memang you tak makan, you akan lapar. Yang masalahnya ialah kalau yang ada duit, lapar dia tak ada masalah. Dia boleh beli makanan untuk dia makan. Tapi yang masalahnya orang yang tak ada duit. Nak beli macam mana? Jadi sebab tu saya katakan tadi yang berlaku di Jakarta khususnya. Masyarakat di Jakarta tu ada kawasan elit. Saya tahulah macam Kelapa Hijau. Kawasan tu adalah Cempaka Putih. Itu kawasan-kawasan elit. Orang kaya duduk kat situ. Jadi masyarakat dah kat minimarket ni, apa tadi supermarket ni dah habis dah semua dah barang dah tak ada. Sebab bila bercuri tu bukan macam debit biasa kan. Kalau debit biasa berniaga biasa, dia kata barang dah habis, ni pergi telefon order, cepat-cepat datang. Ini dalam pada masa tu tak ada lah. Dah habis-habis lah sebab keadaan dia rusuh kan. Orang curi. Jadi banyak juga yang pergi ke kawasan-kawasan elit, terutamanya kawasan elit ni sebab peniaga orang kaya-kaya. Macam ni sebab dia berniaga. Jadi masyarakat ni dah tak kira lah. Yang penting dia dapat duit. Dia pergi pecah rumah tu,
ya, dia cari duit harta benda orang tu. Dan kalau dia dah tak ada masalah, dah tak ada rasa takut dan sebagainya, ya, orang yang dia nak rompak. Macam kita kat sini lah hari ni kan, ya, macam orang nak ragut, mana dia dapat kan. You agak nak tahan tu yang kadang dia tolak kita ke longkang. Yang penting kalau dia nak ambil handbag tu dia dapat. Dia tak kira apa. Macam lah yang berlaku kat Indonesia ni saya katakan tadi. Sehingga akhirnya sebenarnya ini tidak ada dalam media lah. Banyak masyarakat Indonesia yang kaya raya Cina ni, yang kawasan ni, dia takut dan sebagainya. Dia telah melarikan diri untuk sementara pergi ke Singapura ataupun Malaysia. Saya tahu, maknanya dalam jangka masa berbulan jugalah, sehingga keadaan di Jakarta itu kembali stabil, bagaimana keselamatan itu terjamin, baru mereka balik. Kalau tak mereka dah pergi. Ini kesan dia tadi lah, kesan dia tadi. Maknanya menimbulkan, sebenarnya orang yang kat luar tu dia nak yang macam tu je, keadaan tu jadi huru-hara, bergaduh ni, yang akhirnya orang yang kat atas lemah, bila lemah, dia pergi masuk. Sebab dia pergi masuk tu sebab orang yang kat dalam tu semua dah lemah lah. Ini sebab tu saya kata penting. Di Malaysia tak seperti itu. Bila krisis ni kita tahu lah, yang saya katakan tadi, IMF pun bercakap Malaysia akan runtuh ekonominya, akan lebih teruk lagi dan sebagainya sebab tak mengikut, tak meminjam. Dia buat itu adalah satu yang salah. Tetapi saya katakan sebab kita tahu, mana pemimpin kita tahu pada masa itu bahawa yang kita buat itu adalah yang benar sebenarnya. Jadi dipendekkan kita, Malaysia lebih awal keluar daripada belenggu kemerdekaan. Daripada belenggu kemerdekaan ekonomi. Masalah kewangan tu Malaysia lebih negara lain yang meminjam daripada IMF, yang kononnya pinjaman daripada IMF ini akan ekonomi negara. Sampai IMF sendiri menjemput sharing session dengan negara-negara lain. Macam mana inisiatif Malaysia dari segi penjanaan ekonomi ketika krisis 1997-98, kan tak malu tu. Dulu dia kata akan runtuh, akan ni. Dan kalau saya masih ingat, banyak orang dipotong. Hanya dia mengurangkan bayaran gaji sebab daripada bekerja 5 hari seminggu kepada 3 hari je. Malaysia cikgu pada masa itu saya masih ingat sebab saya dah penjawat awam 1997-98 ni, saya pun dah kat UTM. Sebab saya join dengan UTM 1993. Masa awal. Dari 1997-98 saya dah kat UTM. Malahan kerajaan bukan memotong seperti Singapura, bukan menarik subsidi seperti Indonesia, malahan setiap penjawat awam diberikan RM500 ekstra pendapatan bulanan. Tak potong pendapatan bulanan, ditambah lagi 500. Supaya dia nak ekonomi berjalan seperti biasa. Mana seperti biasa dan lebih ni, mana tak terjejas. Sebab tu saya katakan tadi, maksudnya orang yang jual pisang goreng masih tetap berjalan walaupun orang Hello? Okay, sorry. Boleh dengar? Boleh dengar? Boleh. Mana kan gaji tak potong, allowance tak potong, ada extra, orang boleh pergi makan mi rebus. Jadi berarti peniaga mi rebus pun jalan seperti biasa, malah berlebih lagi. Jadi ekonomi kita berjalan. Berjalan, banyak orang hotel pun masih boleh beli hotel. Pergi makan-makan mesti tetap tangan, malah ada tambahan. Ekonomi itu berjalan seperti biasa. Itu pentingnya kepimpinan. Tak mana macam dia sebab Korea antara
Ini saya nak cerita walaupun kita nampak sebelum ni, tapi bila krisis 97, 98 ni, mereka juga terjejas, dan mereka juga meminjak IMF. Jadi sebab tu saya ingatlah dengan jatuh di Korea yang terkenal pada masa itu, iaitu Daewoo. Daewoo. Pernah dengar Daewoo? Dulu ada satu ada automatik. Sebab tu automatik Daewoo daripada 19 daripada krisis tersebut General Motor. GM yang maknanya pemiliknya adalah daripada Europe lah, General Motor kan. Jadi ni kesan itu tak berlaku kat kita. Rusuhan berlaku di Indonesia, di Thailand berlaku rusuhan, di Korea sendiri pun berlaku, tetapi di Malaysia tidak. Sebab tu saya katakan siapa nak merusuh? Sebab walaupun dalam krisis, sebab kebijaksanaan tu tadi, kepimpinan menjadikan keadaan bukan saja biasa tapi lebih bagus lagi, sebab mana gaji, mana diberikan allowance tambahan untuk maknanya penjawat awal berbelanja RM500. Ini saya katakan ini penting. Dia menghadapi krisis, Malaysia lebih awal keluar daripada ekonomi sebagai contohlah, walaupun pada peringkat awal pihak itu juga yang mengatakan ekonomi Malaysia akan jatuh, runtuh dan sebagainya. Tapi sebenarnya tindakan Malaysia itu adalah tindakan yang betul yang telah membawa Malaysia lebih awal keluar daripada krisis kewangan 1997 dan dijemput dalam sesi-sesi perkongsian lah dengan negara-negara lain ketika menghadapi krisis. Lanjutkanlah dah 5.30, jadi ada 3 lagi saya akan sambung pada minggu depan. Ada nak tanya? Hello, ada nak tanya? So kalau tak ada, insyaAllah saya akan bagikan. Apa dia? Dah. Okey. Saya dah ambil dah. Jangan masalah. Okey. Jadi insyaAllah kita akan jumpa lagi pada minggu depan. Dan minggu depan juga saya rasa dah tak ada penambahan, tak ada pengurangan lah. Nampak dah stabil. Saya akan bagi kumpulan minggu depan. Dan kita akan sambung, ada 3 lagi. 3 lagi kenapa? Ni sebab 1 je. 1 jam setengah. Thank you, Prof. Thank you, Prof.